Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diikuti rasul-rasul yang lain, kemudianlah barulah para nabi. Tertib dia tu. Nabi kita yang paling mulia, kemudian para rasul, kemudian para nabi. Para nabi pun nabi ulul azmi, kemudian baru nabi-nabi yang lain, kemudian para malaikat salawatullah wassalamu alaihim, dan kemudian para sahabat, para tabi'in, para wali, para ulama. Gitu. Hendaklah iktikad bahawa semua makhluk akan mati. Kena percaya kita ni mati belaka. Percaya mati belaka, takut apa? Nak tulis WhatsApp pun takut, bagi kenyataan sat khabar pun takut, nak defend Syekh Nuruddin pun takut apa? Mati belaka kita ni. Mu datuk ke sultan ke raja mati belaka. Raja Gopah pun mati. Kita beri harapan pada Daulah Saleh. Harapan dulu Raja Gopah menjadi kenyataan, pernah jadi juara AF Suzuki Cup. Okey tu. Tapi sekarang ni Raja Gopah dah pencen dah bola. Nak harapkan Daulah Saleh je. Tu. Itu bola, harapkan bola. Kalau mati dalam kubur nak harap siapa? Nak harap siapa? Allah. Saya PTD ustaz, saya PTD. Saya cikgu sains, matematik, bahasa Inggeris. Saya belajar bab psikologi. Kau mati dalam kubur baru tahu. Allah tanya soalan bocor. Man rabbuka? Siapa Tuhan? Boleh jawab? Saya cikgu sains. Tak boleh jawab ni, saya cikgu sains. Orang Kelantan kata kau kering. Tentang rukun iman, tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, soalan bocor dah ada. Jawab tak boleh jawab, sakit ah. Man rabbuka? Boleh jawab? Saya pendidikan jasmani cik mereka, dia boleh jawab. Waman nabi yuka? Boleh jawab? Siapa nabi kamu? Boleh jawab? Saya sekut Harimau Melaya, cik mereka. Dia tak boleh jawab soalan man nabi yuka ni. Saya pun tak belajar bahasa Arab cik mereka. Itu dah ada orang yang banyak. Waman dinuka? Apa agama kamu? Saya tak jawab soalan ni. SPM tak ada soalan ni. STPM tak ada. Saya mengaji kat USIM pun tak ada soalan periksa ni. Sudah. Ke mana kita? Dengan ilmu, dengan iman, dengan amalan lah yang menjadi mekanisme untuk kita selamat dunia akhirat. Apa lagi tu? Akan mati belaka. Dalam i'tikad bahawa semua makhluk akan mati. Kullu man 'alaiha fan, tu dalil dia tu. Tak ada dalam kitab tapi ada dalam otak. Kullu man 'alaiha fan dalam surah Rahman tu. Begitu juga ada hadis ayat Quran sebut Qul innal mauta allazi tafirru fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun tu. Orang Yahudi, Kristian, manusia dan jin. Kiranya kamu boleh lagi daripada mati dengan segala hormatnya, dipersilakan lagi. Tapi kamu pasti bertemu dengan kematian. Fa innahu mulaqikum. Bila lepasmu mati itu, thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah, kamu akan dikembalikan kepada Allah. Allah ni pula sifatnya Allah Maha mengetahui benda yang nyata dan juga benda yang gaib. Fayunabbi'ukum, kemudian Allah cerita balik apa hak kita telah buat atas muka dunia. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah cerita balik apa yang buat pada anakmu, pada binimu, pada lakimu, pada adikmu, pada iparmu, pada keluargamu, pada rakyatmu, pada pemimpinmu. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Tak lagi mana kita. Pada kita ni penting kita buat penekanan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, aswaja Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, perjuangan Ahlussunnah wal Jamaah, apa bantara ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Ahlussunnah wal Jamaah, itu penting tu supaya ia jadi momentum pada kita untuk bangunan modal insan cemerlang dan melahirkan integriti yang tinggi. Ketika habis umurnya di mana ruh mereka diambil oleh malaikat maut, iaitu Israel. Israel ni kerja dia cabut nyawa. Mereka akan ditanya semasa dalam kubur. Ada soal dalam kubur. Soalan bocor tadi itulah. Setelah ditanamkan kecuali golongan tertentu. Ada orang boleh excuse daripada soal jawab dalam kubur, ada orang macam mana? Wali, nabi, para rasul. Kita ni apa? Bukan wali, kuali. Kalau SPRM datang nak siasat kita, kecuk kita, muka pucat, makan tak basah, mandi tak lena, tidur tak kenyang. Baru tahu SPRM siasat. Teruk siasatan SPRM tau, lebih teruk daripada siasatan SB. Lebih teruk daripada lebih kurang siasatan FBI apa-apa nama CIA. Lebih kurang dia tu. Siasatan SPRM teruk. Maknanya terperinci siasatan tu. Sudah kita. Makan tak basah, mandi tak lena, tidur tak kenyang. Jadi tak keruan nak cerita. Bahasa tak boleh nak cerita. Pucat, muka pucat. Kawan-kawan kata dia ni makan rasuah, bedah duit kerajaan, patut senang, kaya memang, pakai Audi A6 hybrid pun rupanya bedah duit kerajaan. Aku bukan mana bedal dah. Ni lagu kubur ni jawab apa?
Nak jawab dengan bos kita pun, nak jawab dengan Datuk Seri, Tan Seri pun, jawab dengan PM, nak jawab dengan majlis raja-raja pun. Saya pernah ditanya oleh majlis raja-raja, saya pernah ditanya oleh Agong. Saya pernah beri jawapan pada majlis raja-raja dan Agong. Ada sesi sejam kita di Istana Negara. Saya bentang ancaman Syiah terhadap keselamatan negara tahun lepas. Biasa aja. Tak ada gementar pun. Agong tanya saya jawab, raja-raja tanya saya jawab biasa aja. Ni hak dalam kubur ni luar biasa. Tengok ni mufti JJ. Mudah kata orang syirik sebut madak ya Rasulullah. Dalam kubur nak jawab apa? Allahu Akbar. Mereka akan ditanya semasa dalam kubur telah ditanam kecuali golongan tertentu. Kita minta dengan ilmu kita, dengan amalan kita, dengan hubungan kita dengan Allah, dengan Rasul, dengan qada hari kiamat apa semua tu boleh mengekskluskan kita daripada siksa kubur. Hendaklah beriktikad bahawa orang yang telah mati akan dibangkitkan pada hari kiamat. Mati hidup balik Mati hidup balik. Kawan baru tahu. Kawan baru tahu. Belum dia tak tahu. Kawan duk kapun jual kering, jual bodoh, jual kerupuk je bah. Mana boleh gitu? Tak boleh kacau itu. Disahkan segala amalan mereka dimaukifkan. Dimaukifkan. Kecuali mereka yang masuk syurga tanpa hisab. Dihisabkan sebab segala amalan mereka dimaukif. Apa maksud dimaukif? Dihentikan. Berhenti pada satu tempat di pada masyar. Tu kira amalan baik, buruk, benar, salah, dosa, pahala, syurga, neraka. Ambil timbang kilo amalan tu dari mana banyak pahala, mana banyak dosa. Kalau dosa pahala yang banyak, Rasulullah turun beri syafaat untuk umat dia. Jadi orang tak ingat ada Rasulullah, tak cinta pada Rasulullah, benci pada Rasulullah, halang orang lain cinta, benci, qasidah, puji pada Rasulullah, yang harap dapat syafaat. Okey. Kecuali mereka yang masuk syurga tanpa hisab. Masuk syurga tanpa hisab tak perlu ikut mauqif di pada masyar, tak perlu queue panjang di pada masyar lah. Masuk syurga tanpa hisab. Dan segala amalan akan ditimbang dengan neraca. Timbang dengan neraca dan mereka akan melalui titian siratal mustaqim. Melalui titian. Datuk Dr. Datuk Hasan Al-Hafiz tu dia pernah tulis buku. Apa nama ni? Benarkah wujud titian siratal mustaqim? Dia buat hadis dia conclusion dia kata titian siratal mustaqim tu hak melentangi neraka jahanam tu tak ada. Dia kata siratal mustaqim ni maksudnya agama Islam. Maksudnya jalan yang lurus. Maksudnya jalan selamat. Tak ada. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah ada. Orang engkar wujudnya titian sirat tu disebut sebagai mubtadi'. Kenapa Ustaz Zahmian sebut ni? Sebut nama orang tu. Dia tulis buku, dia tulis nama dia. Sebut nama dia. Kalau dia tulis buku sebut nama Atraman, dia kata ni buku tulis Atraman menafikan titian siratal mustaqim. Cakap tu terangnya. Maknanya agama, kalau kamu takut dikritik, kamu jangan cakap mengaku agama. Takut dikritik. Saya tak takut orang kritik saya. Tak sama saya, tak takut. Allahu Akbar. Lepas tu timbang amalan. Ada timbang amalan. Kita sekarang dekat pilihan raya tengok bola, tengok dacing bukan boleh timbang amalan pun. Ni akhirat ni amalan kita ditimbang. Saya sebagai ustaz, sebagai suami, sebagai bapa akan dihitung perhisaban saya, dosa pahala syurga neraka, dosa pahala syurga, polis ke, askar ke, tentera ke, ahli politik ke, skuad Harimau Melaya, timbang ni amalan dia juga. Nabi pernah sebut asqalu ma yud'u fil mizan khuluqul hasan, rawahu Tirmizi. Perkara yang memberatkan timbangan amalan di pada masyarakat ialah akhlak yang mulia. Kalau kita ada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ikut syariat, Quran, hadis, dosa pahala syurga neraka. Tapi kalau perangai tu bengih, kasar, jahat, perangai tak berjenis, orang Kelantan kata anak raja jing makan telah jeruk, muka sopa jing, perangai sopa beruk. Tu pantun dua kerak. Lebih kurang lah. Pak kerak. Anak raja jing makan telah jeruk. Telah jeruk tahu telah jeruk? Telah masing. Telah asing. Muka sopa jing, perangai supaya beruk. Orang tua tu dia buat patut tu, dia nak sindir muda-mudi hak perangai tak senonoh. Tu. Bukan dia nak mengata orang, dia sindiran tu dengan bahasa. Dalam muka huduh, perangai pun huduh. Package. Package. Melalui titian sirat. Titian sirat disebut dalam kitab-kitab akidah banyak, fatwa-fatwa akidah banyak. Titian sirat tu titian yang melintangi neraka jahanam, kecil, halus macam rambut, tajamnya seperti mata pedang. Dia mula-mula dalam sebut kitab ni pun ada, kitab-kitab lain pun ada. Mula-mula menaik, lepas tu baru menurun.
Di tiang sirat tu. Bawah tu neraka jahanam. Mula-mula naik, kemudian baru turun. Mula-mula naik, turun. Ada orang lalu patah kilat. Macam kita tengok Formula 1 lah. Nico Rosberg, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel bawa kereta. Laju je. Orang nampak laju, dia duduk dalam tu tak rasa apa. Macam kita buat Audi 230, 140, orang tu laju soalan yang buat kereta. Tak ada apa-apa. Kita dalam kata tak ada apa, tak laju pun. Gitu juga. Ni orang duduk pada masyarakat tengok. Para ulama, para wali, para kasih Allah ni pergi di tiang sirat, laju. Banyak dosa, banyak buat maksiat. Sudah. Macam mana ni? Gitu, ada orang merangkak, ada orang jalan kaki, ada orang naik kenderaan, macam-macam ikut ilmu amalan masing-masing. Hendaklah iktikad bahawa mereka telah mati, dibangkitkan hari kiamat, dihisapkan segala amalan mereka, dimauqifkan mereka. Tengok, baca sepatah je, Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Kalau ada jin, hantu, setan masuk dalam badan, kita baca ni dengan bilangan ganjil, hantu setan tu dah ada gementar. Dia bezanya kita baca tu, kita i'tiqadlah hati tu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang mengasih lagi Maha Penyayang. Jaga muji. Alhamdulillahirabbil alamin. Hati kita tu. Maliki Yaumiddin. Jin besar, jin kecil, jin pondan, jin maknyah, jin sotong, jin lembut. Jaga muji. Allah ni penguasa hari pembalasan. Ni buat nanya orang, buat jahat kat orang, buat sihir orang. Lari ya. Tengok ustaz baca lain, kita orang lain baca lain. Kita baca tu, nanti jin itu dekat aku, mati aku. Cikik aku, mati aku tak kahwin lagi. Jin relax ni. Baca syekh, baca fadal, relax. Jin sakok. Kita baca kosong je. Ada benda tu tak aku. Kecuali mereka yang masuk syurga tanpa hisap, masuk syurga free, tak ada susah payah apa. Dan segala amalan akan ditimbang dengan neraca dan mereka akan melalui titian. Dia i'tikad bahawa orang mukmin akan minum daripada kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni ada Allah peruntukkan kolam minuman. Kolam minuman bila kita pergi pada masyar tu, ada kalau kita betul-betul ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam kata-kata perbuatan amalannya, kita boleh minum air tu. Minum air tu jadi sihat. Macam cerita apa? Minum melo anda jadi sihat dan kuat. Minum saya revisi semula. Hydrat semula. 100 plus. Kekalkan tenaga. Dia orang tu tiru haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Tiru satu kolam minuman yang Allah wujudkan untuk Nabi bagi umat-umatnya yang setia di pada masyarakat nanti. Bila minum air itu jadi bertenaga. Pada masyarakat ke, titian sirat ke, jurang neraka, panah neraka ke, tak menjadi halangan. Air orang sekarang ni air isotonik. Nak minum 100 plus. Main futsal minum 100 plus. Kena belasah 14-0. Apa minum? Buat bucik perut je. Minum milo anda jadi sehat dan kuat. Minum lembek juga. Subuh tak bangun. Apa lagi? Power roof lah, power steering lah, Red Bull lah. Apa lagi kita kata? Macam-macam minuman. My God. Mendapat syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Mari kita selawat ke Nabi, kita belajar sifat solat Nabi, kita belajar akidah Nabi, kita perjuangkan akidah Nabi. Insya-Allah dunia akhirat kita tak hina pun, tak sia-sia pun, tak ada masalah pun. Biar orang politik tak sokong kita, orang kaya tak sokong kita, orang comel tak sokong kita. Tak apa, ada hak. Nabi sallallahu alaihi wasallam sokong kita. Dalam aswaja, saya buat pertubuhan aswaja macam tu lah. Aswaja bukan orang kaya bagi duit. Bukan orang politik naung aswaja, tak ada. Aswaja ada, Allah dan Rasul ada. Ada tu perjuangan kita. Kita bukan perjuangan politik. Kita juga bukan mengampu orang ada pangkat. Kita cakap terus-terang je lah. Orang tak setuju dengan kita, biar tak setuju. Dia cakap apa nama ni ikut apa cara lain, kita cara lain. Baik, sebesar-besar syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah syafaatul uzma, iaitu syafaat yang besar pada hari faslul qada, pada hari penghakiman Allah. Diiktikad bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bangsa Arab Quraisy. Nabi bangsa Arab Quraisy, iaitu Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusad bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar
bin Kinanah, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Mudar, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Ibrahim, bin Adnan, bin Ismail, bin Ibrahim alaihissalam tu. Kenapa disebut bin ni? Keturunan mulia. Ada hadis apa lama ni riwayat Imam Muslim, inna abi wa abaka finnar. Bila Nabi ditanya, wahai Rasulullah, ayahku di mana? Ada seorang sahabat tu tanya, ayah dia mati dalam keadaan kekafiran. Nabi kata, ayahmu dan ayahku dalam neraka. Hak ayah tu hak garanti kafir. Ayah sahabat tu saya lupa. Ayah sahabat tu dia mati dengan confirm kekafiran. Nabi sebut neraka. Lepas tu hak lafaz ayah sini ni, ulama kita takwil ni, ayah sini ni rujuk kepada Abu Lahab wa Abu Jahal. Nabi SAW tak ada ayah yang kecil lagi. Sebab tu dia manja dengan pak saudara. Pak saudara dia tu dia bahasakan dengan ayah juga. Quran pun bahasa Abu Lahab. Apa nama ni, Amru bin Hisham tu nama sebenarnya Amru bin Hisham Abu Lahab, tapi Quran sebut Abu Lahab dengan gelaran Abu juga. Bapa ingat bapa Lahab. Abu Lahab ni muka dia bercahaya. Muka dia tu bercahaya dah. Dia match dengan cahaya api neraka. Apa guna muka handsome? Muka cahaya tapi cahaya tu sama match dengan api neraka. Quran sebut Abu Lahab. Kalau Nabi sebut Abu tu mana confirm mati masuk neraka. Mati kafir. Signifikan dia. Ayah Nabi SAW bukan mati kafir. Bonda Nabi SAW bukan mati kafir. Kalau bonda dan ayah dan Nabi SAW mati kafir, artinya Nabi anak orang kafir. Mana sebut kata Nabi daripada keturunan mulia? Dalam hadis Muslim yang lain pun, dalam hadis sahih yang lain pun, Nabi daripada keturunan mulia. Wulitu min nikah la min sifahil jahiliyah. Aku dilahirkan daripada nikah yang sah. Kalau Nabi SAW memperakui ayahanda dan bondanya Aminah binti Wahab kahwin dengan nikah yang sah, artinya mereka nikah cara Islam dengan agama Hanif Sakibaki, agama Nabi Ibrahim AS, dan Allah pelihara keturunannya daripada terjebak dengan tradisi masyarakat Arab jahiliah, zina, melacur, JRO dan sebagainya. Dulu ada JRO, sekarang pun ada JRO. Gitu lah. Orang ni dia baca hadis Muslim, dia buat ulasan sendiri. Dia baca hadis Bukhari, buat ulas sendiri. Dia baca hadis Muslim, buat ulas sendiri. Patutnya jangan baca hadis Bukhari, bacalah Fathul Bari bisyarah Sahih Al-Bukhari. Baca syarah baru betul. Dah ulama dah kumpul dah satu hadis tu diulah dengan puluhan hadis yang lain, baru keluar conclusion. Hadis Muslim tu baca hadis Muslim, buat terjemahan sendiri. Lepas tu buat kesimpulan sendiri. Itu bukan hadis itu hadah. Buat jadi masalah pula. Tak ikut disiplin ilmu. Baik, ibunya Aminah anak Wahab. Aminah binti Wahab. Ni Wahab ni bukan Wahabi. Wahabi lain. Ini Aminah binti Wahab. Anak Abdul Manaf, anak Zahra, anak Kilab. Dia satu keturunan juga. Mak Quraisy, bapak Quraisy, anak pun Quraisy. Tu. Sebab tu Nabi sebut A'immatu min Quraisy. Kenapa Nabi sebut A'immatu min Quraisy? Pemimpin umat Islam dari kalangan orang Quraisy. Sebab bangsa Quraisy ni bangsa yang dijaga keturunannya oleh Allah. Terutama especially-nya hak Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, susu galur tu dijaga. Tu. Hak Abu Lahab, Abu Jahal tu, hak kafir ke? Kafir ya. Hak ni hak baik-baik ni, hak pilihan Allah, jagaan Allah ni. Warna diri baginda sallallahu alaihi wasallam putih capur merah, kulit. Warna diri tu makna kulit Nabi tu putih capur merah-merah ni, handsome ni Baginda sallallahu alaihi wasallam adalah kesudahan Nabi dan Rasul. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Okey, baginda sallallahu alaihi wasallam diperanakkan di Mekah dan diutuskan risalah di situ. Wahyu di situ, beranak di situ, wahyu di situ, dan berpindah ke Madinah, hijrah ke Madinah lepas daripada Isra Mi'raj. Baginda wafat di Madinah dan dikemumikan di situ pada rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ada juga WhatsApp apa-apa Syiah tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat atas riba Fatimah. Tu riwayat ursi Syiah. Atas rumah Aisyah, atas ribaan Aisyah. Riwayat Bukhari sebut bila mana Nabi gering, Aisyah kata aku pangku Nabi sallallahu alaihi wasallam
Aku ambil air, sapukan muka Nabi, ubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mataku bertentangan mata baginda, mulutku bertentangan mulut baginda, maknanya Aisyah tu pangku. Macam apa nama ni? Orang kita pun gitu juga. Macam Nabi Ahmad dengan apa tu? Nabi Ahmad dengan tu dalam cerita tu, kalau tuan mudik ke hulu, carikan saya bunga kemboja. Kalau tuan mati dahulu, nantikan saya di pintu syurga. Dia Nabi Ahmad dengan Latifah Omar dalam cerita tu tak semayang pun, tak belajar akidah aswaja pun, tak belajar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ada hati nak masuk syurga. Berlakon boleh berlakon, tapi hakikatnya apa? Yang main-main dengan syurga, yang main-main. Orang boleh buat main-main dengan syurga. Apa dia nyanyi? Kalau tuan mudik ke hulu, carikan saya bunga kemboja. Kalau tuan mati dahulu, nantikan saya di pintu syurga. Tuai padi tak sempat nak tuai. Pelik. Dia boleh main-main syurga tu. Macam lagu apa tu? Hazamah, lagu malaikat. Malaikat penjaganya, jagalah dia, aku cinta dia. Gila ke apa? Itu salah akidah Ahlussunnah Jamaah tu. Kalau saya jadi Menteri Dalam Negeri, tangkap masuk ISA. ISA tak ada. Kemudian tangkap apa? Tangkap muat. Kalau jadi Menteri Agama panggil, apa mu ni Hazamah nyanyi lagu malaikat siapa suruh? Mu nak sebut malaikat apa suruh? Mu nak sebut syurga siapa suruh? Menyanyi pun tak sedari. Hati-hati kita. Jangan cakap apa tu? Tu lagu Misha Omar tu. Cinta Adam dan Hawa. Satu bersama, satu terpisah. Adam dan Hawa pun dia buat nyanyi. Tak respect Nabi-Nabi, tak respect mereka. Itu rukun iman tu. Rukun iman yang main-main. Bukan kata Ustaz Garan nak menyanyi ikut cara agama, cara Islam. Jangan bertentangan dengan akidah Islam. Ini tak apa, jadi orang tak tegur. Mufti-mufti kita tak tegur. Ustaz Zamian tegur. Mana laku. Last sekali, Ustaz Zamian dia garak tu. Kita tegur ni untuk penambahbaikan. Tak nak ikut sudah. Baik, apa lagi tu? Sikit lagi. Beliau wafat di Madinah dan dikebumikan di Madinah. Dan di situ di rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Makam Nabi sekarang ni dulu beza masjid kecil. Makam Nabi di rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Bab Nabi pesan, aku ni Nabi, kalau aku ni Nabi, aku dimakamkan di mana aku wafat. Tu hadis saya tu. Kat situlah. Siapa nak alih makam Nabi sallallahu alaihi wasallam? Puak Wahabi nak alih makam Nabi. Dia tak pegang dengan hadis pun Puak Wahabi ni. Nak alih makam Nabi, nak buang makam Nabi dan nak pindah ke baket dalam satu tempat yang tidak bertanda. Melanggar ijma'. Allah, melanggar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syariat baginda memasukkan semua syariat sebelumnya. Tengok puak ajaran sesat milah Abraham. Dia orang tak semaya, milah Abraham ni tak semaya. Dia kata semaya apa? Tak ada khalifah. Semaya tak ada khalifah. Yang keduanya dia kata, apa nama ni? Kalau dosa, bayar. Dosa kecil, bayar kecil. Sikit, bayar sikit. Dosa besar, bayar besar. Dosa banyak, bayar banyak. Dosa main bayar gitu. Pelik apa buat ni? Apa nama ni? Apa main zakat tak boleh bayar sebab tak ada khalifah. Ajaran milah Abraham. Tu orang ikut. Wajib atas setiap mukallaf. Syariat baginda memasukkan semua syariat sebelumnya. Dan syariatnya kekal hingga hari kiamat. Marilah Imam Mahdi ke, Nabi Isa ke, syariat Nabi tetap tidak berubah. Wajib atas setiap mukallaf mengetahui segala syariat agama Islam dan ia merupakan cabangnya yang terlebih sangat dikendaki ialah perkara yang berkait dengan hukum bersuci, sembahyang, zakat, puasa, haji-haji dan lain-lain yang disebut dalam kitab ni sebagai rukun Islam. Yang 5, keterangan pengarang mengakhiri bahagian ini dengan kata-kata kami pohonkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala limpah pertolongan pada menyebutkan yang diceritakannya dan dengannya juga kami berpegang wa hasbunallah wa ni'mal wakil. Baik. Lama dah mengaji ni, baru 22 muka surat. Baru nak masuk kitab taharah, kitab bersuci. Ini kitab bersuci ni minggu depan pula lah kalau panjang umur murah rezeki. Wallahu a'lam.